Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam perlis dan salam sejahtera, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera Perlis maju. Terima kasih kepada saudari puan acara majlis yang berhormat Datuk Haji Hamdan Bahari, Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis, yang berhormat Tuan Azman Muhammad Yusof, Sebesar Kerajaan Negeri Perlis, yang berhormat Tuan Muhammad Razi Abbas, Penasihat Undang Kerajaan Negeri Perlis, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang berbahagia ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit dan bahagian, yang kita raikan menerima anugerah cemerlang, anugerah peringatan cemerlang tahun 2021, pentadbiran Sesar Kerajaan Negeri Perlis, seterusnya bagi Datuk, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Syukur kita kepada Allah kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama di dalam majlis yang saya kira sangat penting untuk penjawat awam, kerana ini adalah merupakan hari di mana satu puncak di dalam kerjaya sepanjang tahun 2021. Kita telah melalui yang terbaik dan seramai orang tadi 130 orang telah dipilih, dan untuk menerima APC pada tahun ini, dan saya kira ini adalah mereka yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang. Jadi hari ini adalah hari yang sangat penting dalam menghargai penjawat awam, iaitu bagi mereka yang telah pun menunjukkan prestasi yang baik dan cemerlang dalam perkhidmatan sepanjang 2021. Pada tahun 2020 kita tidak dapat mengadakan majlis secara bersemuka sebegini, kerana kita masih lagi dilanda ataupun dalam keadaan yang serius disebabkan PKP dan sebagainya. Jadi anugerah dilakukan secara maya. Jadi alhamdulillah, walaupun kita masih dalam landaan COVID, tapi disebabkan ada kelonggaran dalam mengadakan perhimpunan-perhimpunan tanpa mengabaikan pematuhan kepada SOP. Jadi alhamdulillah kita dapat mengadakan majlis secara bersemuka pada petang ini. Tapi sebelum itu eloklah kita beringat-ingat juga, sebab COVID ini nampaknya datang wave yang berapa saya pun tak pasti. Ini dah wave yang kelima ke berapa, keempat atau kelima ya. Dan nampaknya jumlah kes-kes setiap hari adalah agak besar. Dan Perlis sendiri kemarin atau semalam angkanya hampir 300 orang yang telah dijangkiti oleh COVID Omicron ini. Dan seluruh Malaysia kita dah 3 juta lebih lah. Di Perlis kita telah pun melepasi had 10,000. Jadi, dan hari ini kita tak tahu lagi berapa. Saya rasa angkanya seluruh Malaysia mungkin melebihi daripada 20,000 lagi. Dan ini menunjukkan bahawa situasinya bukan sebenarnya pertama baik, ya, tetapi masih serius lagi. Cumanya kita punya pergerakan tidak begitu terhad sekarang. Jadi kita sentiasa berhati-hati.
kena sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan, dan kita juga harus sentiasa mengingatkan ahli keluarga masing-masing. Ya. Ini di kalangan jabatan-jabatan unit-unit dan bahagian di peringkat negeri pun apa-apa yang tak dapat bekerja disebabkan oleh jangkitan yang berlaku kepada anggota-anggota di dalam unit bahagian yang berkenaan dan jabatan-jabatan yang berkenaan. Jadi kita tidak boleh relax dalam hal ini. Kita harus sentiasa waspada dan berhati-hati dan sentiasa mematuhi dengan ketat SOP yang telah ditetapkan. Tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya tak berhasrat nak cakap ni saya ni dah diberikan teks ni macam-macam konsep ada di sini. Ya, ada konsep faster, flat, agile, streamlined, tech-enabled, efficient, resilience, and so on and so forth. Saya tak berhasrat untuk nak menghurai ya, konsep-konsep pengurusan yang ada ini. Tetapi apa yang saya nak sebutkan di sini ialah untuk tahun 2022. Tahun 2022 kita dah pun menetapkan, kita telah pun menetapkan target kita, apa yang nak dicapai sepanjang tahun 2022. Dan target itu telah pun berdokumen. Dokumen itu ialah belanjawan ataupun bajet kerajaan negeri tahun 2022 yang telah pun dibentangkan di Dewan Undangan Negeri pada bulan 12 yang lalu dan telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri secara unanimous. Kesemua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri bersetuju dengan cadangan bajet yang telah disediakan, dan tidak ada pindaan pun yang dilakukan sebenarnya. Dan inilah the guiding legal document that we are going to use in achieving what we have set for the year 2022. Dan mungkin ada adjustment di mana-mana berdasarkan kepada dinamik semasa. Kita tak tahu seperti tahun 2020 misalnya, kita tak tahun 2019 tak menyangka bahawa kita akan dilanda oleh pandemik, dan bajet kita tahun 2020 tidak pun sebenarnya mengambil kira akan kehadiran pandemik itu. Tetapi kita melakukan suatu pindaan adjustment yang sangat besar, dan alhamdulillah kita dibantu juga oleh Kerajaan Persekutuan kerana kita berbelanja sangat besar dan berkorban dengan sangat banyak untuk kita menangani impact COVID-19 pada tahun 2020 itu dan juga 2019. Jadi kita dah ada dokumen ini. Jadi setiap jabatan termasuk pentadbiran Sekretariat Negeri lah, bahagian bahagian di bawahnya, harus melihat ini, dokumen ini, kerana ini merupakan dokumen undang-undang yang telah dipersetujui, yang akan memandu kita sepanjang tahun 2022. Saya tak perlu huraikan apakah kandungan legal document ini. Kita semua tahu sebahagian daripada kita ataupun mungkin semua daripada kita terlibat di dalam penyediaan bajet 2022 tersebut. Kita telah melibatkan, boleh katakan semua pihak termasuk netizen. Kita mendapatkan input-input dan input-input daripada tuan-tuan dan puan sendiri, daripada jabatan-jabatan dan sebagainya. Dan inilah yang telah kita masukkan di dalam kita punya dokumen tersebut.
Objektif kita yang besar 2030, kita mesti membawa negeri kita seperti mana yang di dalam wawasan kita, wawasan untuk menjadikan Perlis sebagai negeri bandaraya. Itu adalah merupakan destinasi ke arah mana kita akan pergi. Dan apa yang telah dirancang di dalam tahun 2022 itu dan sebelumnya tahun 2021, itulah yang akan membawa kita ke sana. Jadi penting sekali segala keputusan yang dibuat itu dilaksanakan. Dan biasanya itu bukan merupakan satu yang mudah, kerana keputusan kadang-kadang tidak dapat dilaksanakan seperti yang dirancangkan. Ada pelbagai masalah di sana. There is always a gap between the decisions and the execution process. Jadi yang itu pun saya tak perlu nak ulaskan di sini. Kita semua faham akan issues in managing resources, managing project, managing this and that, including personnel. Dan itu semua bergantung kepada kekuatan masing-masing sebagai anggota di dalam Perkhidmatan Awam. Kerana Perkhidmatan Awam ini adalah merupakan elemen yang sangat penting untuk memastikan semua dasar-dasar dan keputusan-keputusan itu dilaksanakan. Without which, apapun yang diputuskan tidak dapat dilakukan. Berjaya atau gagalnya sesuatu pentadbiran bergantung secara besarnya dengan prestasi Perkhidmatan Awam itu sendiri. Dan prestasi Perkhidmatan Awam itu diukur dengan prestasi individu-individu yang menjadi anggota di dalam Perkhidmatan Awam itu sendiri. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak menyentuh satu atau dua perkara yang saya ingin kongsikan di sini. Ya, selain daripada itu adalah yang disebutkan di sini ini, kita kena elakkan pembaziran. Kita punya perancangan pembangunan kita mesti mengambil kira faktor-faktor semula jadi dan lokasi di mana kita berada, mematuhi peraturan penting. Ya, ini semua adalah sangat penting untuk kita patuhi dan kita ikuti. Pelaksanaan dasar-dasar mesti tepat, kreativiti mesti ada coordination, ada pemantauan dan sebagainya. Apa yang saya nak kongsikan di sini, khususnya berkaitan dengan anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Cuba kita tanya diri kita, apakah yang melayakkan kita sebenarnya untuk kita terpilih sebagai penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang? 130 orang ada di sini. Dan kenapa yang lebih daripada 1000 yang ada di luar sana tidak layak untuk diberikan anugerah Perkhidmatan Cemerlang? Of course, kita akan tengok laporan nilai prestasi dan sebagainya. Siapa yang mendapat markah yang tinggi, itu yang akan dikira sebagai cemerlang. Tapi cuba kita melihat balik ke belakang. Pertamanya, adakah kita keluar daripada rutin yang biasa? Kita masuk kerja hari-hari, pukul 8 kita clock in, dan kita keluar mungkin 4.30 atau 4.45 atau pukul 5 petang, atau mungkin lewat pada itu kita clock ke tahun. Tapi adakah saban hari apabila kita masuk pejabat, kita teruskan dengan rutin-rutin yang biasa kita lakukan? Ini kita kena tanya diri kita. Kalau saban hari selama setahun kita melakukan A, B, C, D, E, F, G, bermakna kita biasa-biasa. Tetapi kalau kita ada A+1, A
plus 2, A plus 3, B plus 1, B plus 2, C plus 1, C plus 2, and so on and so forth. Dan di sana ada penambahbaikan. Dan di situ kemungkinan ada sesuatu kelainan yang menjadikan kita keluar daripada rutin yang biasa itu. Dan kerana itu menjadikan kita outstanding, above the rest. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat subjektif sebenarnya, sebab kita berada di dalam jabatan yang berbeza dengan penugasan kita yang berbeza, walaupun destinasi kita sama. Yang keselamatannya dengan cara keselamatannya, yang menjaga ekonomi dengan cara ekonominya, yang menjaga personel dengan cara personelnya, yang menjaga kewangan dengan peraturan-peraturan kewangan yang perlu dipatuhi, yang menjaga kebajikan sosial dengan guidelines yang perlu dipatuhi dan sebagainya. Tapi rutin kita sama. Itu satu. Yang kedua, kita kena tanya diri kita, actually what did I do that made the person to be an outstanding person yang cemerlang itu. Kita fikirkan tengok balik ke belakang. Apa kita buat sebenarnya? Adakah sesuatu inisiatif yang baru, atau kita hanya sekadar melakukan macam saya kata tadi, A, B, C, D, E, F, D. The next day also A, B, C, D, E, F, D. The next day pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The following days also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi rutin yang sebegini sebenarnya tidak akan melonjakkan kita untuk menjadikan kita outstanding. Jadi apa inisiatif? Bila kita bercakap mengenai inisiatif yang menjadikan kita ini outstanding, it must be something different. Tetapi perbezaan itu bukanlah keterlaluan, sehingga itu sesuatu yang menggegarkan dunia yang saya cakapkan. Tak semestinya. Simple and yet the impact itu besar, it's great. Saya ambil contoh satu ya. Saya ambil contoh satu semasa kita menghadapi PKP pandemik yang lepas. Ada satu inisiatif, saya sebutkan inisiatif ini yang memiliki impak yang sangat besar kepada kehidupan masyarakat, terutama sekali golongan yang memerlukan pendapatan tambahan untuk menampung keperluan keluarga. Tahun 2014, kita telah memperkenalkan satu dasar, Perdana Negeri memperkenalkan satu dasar membenarkan rakyat di seluruh Perlis untuk melakukan perniagaan daripada rumah masing-masing. Tetapi ada syaratnya. Rumah dalam bandar, rumah dalam kampung, di mana-mana saja rumah itu berada boleh digunakan sebagai premis perniagaan. Tapi ada syarat-syaratnya lah. Dan pada tahun 2020, yang bajet yang kita telah buat untuk 2021, tapi diluluskan 2020, kita telah memperkenalkan satu inisiatif baru yang simple, Perlis Bebas Niaga. Itu adalah merupakan the improved version of the earlier decision made by the state government yang membenarkan untuk sesiapa sahaja berniaga pada rumah. Syaratnya tetap sama, tapi kita bagi dia canggih sikit, 3K yang saya tak perlu uraikan apa dia. Impaknya sangat besar kepada masyarakat. The idea is so simple. Tak tahu siapa yang sebenarnya yang coin
Perlis bebas niaga, tak tahu mungkin MPK lah, saya tak pasti. Mungkin datang daripada MPK sendiri sebenarnya, okey lah macam tu lah. Belum lagi datang, saya tak tahu, saya tak pasti, tapi the point satu tu, Perlis bebas niaga. Perlis bebas niaga sesuatu yang catchy, bunyi pun sedap, tetapi pelaksanaannya itu dan kesannya kepada masyarakat dan impak yang dihasilkan itu, ya, orang dapat mencari pendapatan tambahan dan kerana itu mengurangkan bebanan keluarga masing-masing. Whoever came up with this improved version of Perlis berniaga daripada rumah-rumah atau daripada premis-premis di mana-mana ini termasuk juga di jalan. Saya rasa that department, sebab saya tak pasti siapa, that department deserve to be an outstanding department. Simple, kesannya sangat besar. Dan kerana itulah kreativiti itu sangat penting. We always think of something that is new, memperkenalkan suatu benda yang baru. Kemarin, 2 hari lepas, ada satu mesyuarat apa untuk menetapkan prioriti kita dalam RP3 di bawah RMK12. Jadi saya pun tengoklah satu perbincangan itu, ada wakil daripada jabatan-jabatan yang hadir dan sebagainya. Dan saya tengok ada satu permohonan yang nak dijadikan sebagai priority di dalam RMK12 untuk RP ketiga. Datuk Surina ada sini, KP, tak ada wakil Polis tak ada kan? Okey, yang ini ada kaitannya dengan PDR kan. Dan mungkin dia orang bukan, dia bukan salah satu daripada jabatan atau unit yang berada di bawah Kementerian Sosial Kerjaan Negeri. Saya melihat ada satu cadangan di sana untuk mewujudkan unit K9. Tahu kan K9? Unit anjing. Unit anjing untuk menangani masalah kriminal yang berlaku, untuk menjadikan usaha-usaha menangani jenayah-jenayah ini dapat menjadi lebih baik, lebih efisien, lebih cepat dan sebagainya. Dan penubuhan unit K9 ini selain daripada keperluan fizikalnya, dia perlu anjing lah. Anjing pun anjing jenis Labrador dan German Shepherd. Anjing lain tak boleh. Ini saja 2 jenis anjing yang boleh digunakan dalam unit K9. Dan anjing-anjing ini merupakan anjing-anjing yang diimport daripada luar negara. Dan harganya bukan 3-4 ribu, berpuluh ribu seekor, ataupun mungkin ratusan ribu, Allahu a'lam. Jadi saya tanya satu soalan, kenapa kita do import ni anjing ni, Labrador dengan German Shepherd ni? Ini tak ada kena-mengena dengan apa-apa. Saya nak tunjukkan sesuatu yang berbeza saja. Bukan satu benda yang buruk, benda yang baik, ya, of course. Nak menubuhkan satu unit anjing di sana, dan kita terpaksa berbelanja lah untuk nak dapatkan German Shepherd dan juga Labrador ni. Dan semuanya kena diimport daripada luar negara. Kosnya tinggi. Jadi saya tanya soalan, kenapa kita nak import anjing Labrador dengan German Shepherd? Anjing lain tak boleh lah. Jadi respons yang saya dapat adalah anjing ini tak boleh sebab ini 2 jenis anjing yang biasa, ya, dilatih untuk dijadikan sebahagian daripada tim K9 itu. Jadi memang kita pernah nampak kan, anjing ni dia kalau dadah ke dia boleh kena pasti cepat, kalau kriminal pun dia boleh hidu, dia boleh tahu di mana dan sebagainya.
menyelamatkan orang masa-masa runtuhan dan sebagainya, dan macam-macam lagi lah tugas K9 ini. Jadi itu memang dah diketahui umum. Saya tanya soalan mudah soalan. Saya kata anak-anak anjing Labrador dan German Shepherd, dia bila dilahirkan dia memang dah datang dengan trait itu ya. Dia mesti pandai, dia dah ada dah ciri-ciri dia tu. Dia boleh mengenal pasti penjenayah, dia mengenal pasti dadah, dia boleh menghidu di mana orang yang hilang dalam runtuhan bangunan dan sebagainya. Dan bukan saja polis yang menggunakan khidmat anjing-anjing ini, tetapi juga mungkin tentera pun ada, custom, bomba mungkin, dan tak tahulah apa lagi, mungkin ADK agaknya. Jadi ini adalah agensi-agensi yang berkaitan dengan keselamatan. Jadi saya tanya soalan, adakah anjing-anjing ini sewaktu dilahirkan dia dah datanglah dengan dia punya ciri-ciri sebagai anjing polis? Saya rasa tidak lah. Jadi di mana dia memperolehi skills itu? Latihan yang diberikan. Dan saya kata tak bolehkah anjing-anjing yang lain selain daripada German Shepherd dan Labrador ini dilatih untuk dijadikan sebagai tim di dalam K9 itu? Yang mungkin tak menamakan K9, something else. Saya kata anjing Malaysia kita tak boleh latih. Kita banyak anjing liar. Pergi tangkap, kita latih tengok boleh ke tidak. Okeylah, kita tak cukup saiz sebab Labrador dengan German Shepherd ni adalah merupakan dua jenis anjing yang saiznya agak besar. Dan tak bolehkah kita kacukkan? Saya tanya, kita beli seekor Labrador yang jantan, yang nampak tegap, sehat, dan kita kacukkan dengan anjing tempatan. Begitu juga dengan German Shepherd, kita kacukkan dengan anjing tempatan. Itu kita latih. Yang kacukkan Labrador dan tempatan, kacukkan tempatan dengan German Shepherd, kita kacukkan sekali lagi. Dan jadi apa tak tahu. Mungkin dia keluar tu dia kata rimba emas punya ring pula. Tempatan. Dan kita boleh latih dia daripada awal lagi. Sebab anjing ini tak ada trait itu daripada awal. Jadi kita latih dia. Dan kita boleh mass produce, orang kata, so to speak lah. Ya, dengan kacukan-kacukan yang dibuat ini, kita boleh mass produce dia. Dan menjadi bakal tempatan. Dan kita boleh, ini adalah kumpulan khusus anjing-anjing yang kita akan latih untuk dijadikan sebagai anjing-anjing di dalam pasukan polis dan pasukan-pasukan yang lain. Dan apabila kita dapat mengeluarkan tempatan yang di tempat kita, mungkin boleh mengurangkan perbelanjaan kita. Itu yang nombor satu. Kita mungkin tak perlu lagi berbelanja untuk satu ekor sampai 5-60 ribu atau 100 ribu. Jadi kos untuk mengeluarkan itu mungkin hanya beberapa ribu ringgit saja, dan membesarkan dan melatihnya untuk menjadi seperti mana anjing-anjing Labrador dan German Shepherd itu. This is something new. I've never thought about it this well. The idea just came at the spur of a moment, orang kata. Saya rasa tak tahu lah, ada dah orang yang di Malaysia nak wujudkan satu K9 division, tetapi anjingnya adalah merupakan anjing locally bred anjing. All along, rutin kita ialah kalau kita nak menambahkan lagi kita punya force kita dalam K9 unit ini, kita kena
Si dia belajar, betul nak bawa dia daripada mana-mana lah. Labrador ni daripada mana saya tidak tahu lah. German Shepherd ni mungkin nama German mungkin daripada Germany lah kot. Ini idea yang baru, memudahkan kita tak perlu lagi. Sebab bagi saya, mengeluarkan ataupun pembiakan Labrador dan juga German Shepherd is a business by itself. It's a business. So somebody must have this business, dan kita sebagai pembelinya. Misalnya kita boleh keluarkan, tapi kita kacaukan dia dengan anjing tempatan dan sebagainya. Dan kacaukan ini boleh dibuat berulang-ulang, macam saya katakan tadi, German Shepherd dengan yang tempatan, Labrador dengan tempatan, kacau pula yang tempatan yang dua tadi itu masuk dua sekali. Tak apa jadinya, macam cerita tadi lah. Dan kita boleh mengurangkan perbelanjaan, dan itu bukan merupakan satu rutin yang selalu kita fikirkan. Dan itu adalah merupakan satu inisiatif yang baru. Tapi impaknya besar. Besarnya impact kerana kita dapat mengurangkan perbelanjaan. Mungkin instead of spending 80,000 per Labrador or per German Shepherd, now the cost may be only 10 or 15,000. Ini hypothetically lah. That save a lot of us, a lot of cost especially. Jadi pemikiran yang sebegitu, dan bukan kata saya seperti hebat, tapi itulah dia kelainan yang dicari, yang berbeza daripada rutin yang biasa, dan dia menjadi suatu inisiatif yang baru dan impaknya besar kepada kerajaan. Jadi in a nutshell, bagi saya, inisiatif yang sedemikian melayakkan kita untuk dilihat sebagai seorang yang excellent, yang outstanding. Minta maaf lah, saya ambil contoh anjing, tapi banyak lagi contoh lain yang kita boleh ambil sebenarnya. Just sebab saya mention 2 hari yang lepas, ini jadi benar fresh, still fresh in my mind. Dan mungkin agaknya tak ada orang pun terfikir untuk nak mengacaukan Labrador dengan German Shepherd dengan anjing tempatan, dan kemudian dikacaukan semula dan untuk melahirkan satu benih anjing yang lebih bersesuaian dengan keadaan tempatan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, reflection. Jadi kita selama 130 orang ini, kita boleh melihat balik ke belakang. And then I'm sure all of you who have been chosen to receive APC this year for the year 2021 ini have achieved something, have done something that is truly outstanding. Dan mesti ada sesuatu inisiatif yang dibawa yang berbeza daripada rutin yang biasa, ataupun menunjukkan sikap yang sangat positif, bekerja sebagai teamwork dan sebagainya. Jadi itu melayakkan kita untuk menerima APC pada kali ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu adalah satu cerita pendek sahaja. Certok kan panggil. Certok kan, cerita pendek kan? Certek. Banyak ni bahasa-bahasa baru ni yang saya pun tak faham anak muda ni. Certok, certek dan sebagainya. Ada certok kan? Certek lah. Itu pun suatu yang di luar rutin tu. Anyway, apapun begitulah, in a simple way, apa yang dikatakan sebagai suatu kelainan, suatu achievement yang mempunyai impact simple, and yet the impact is so great to the organisation, mungkin to the country for that matter. Dan that may get apart
the country even to go to the higher, to greater height. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi saya ucapkan tahniah. Jangan lupa itu adalah merupakan challenge for the year 2022. Itu merupakan satu cerita yang mungkin akan menjadi catalyst bagi kita semua ke arah untuk mencapai kecemerlangan ini. Dan di dalam apa juga bidang yang kita lakukan, kita mesti ingat bahawa kita mempunyai satu mission, kita mempunyai satu visi di Perlis ini untuk menjadikan Perlis kita sebagai negeri yang kita akan negeri Perlis Bandaraya betul-betul. Dan alhamdulillah sebenarnya benda ini dia nak mencapai ini dia bukan satu yang senang, panjang cerita. Saya ambil contoh senang lah di PIP ni kan yang kita cakap, saya cakap since 2014 until today we have yet to implement. Sebab there are things that we have to resolve dan sebagainya. Baru kemarin satu lagi perjanjian ditandatangani di antara pihak MPSP, Mutiara Perlis yang Berhad anak syarikat, satu syarikat bersama dengan kerajaan negeri dan juga pihak KTMB Berhad kemarin kita tanda tangan untuk pengoperasian PIP. Dan insyaAllah setelah hampir 8 tahun, InsyaAllah lah dengan izin Allah, mungkin pada bulan Mac nanti PIP ini akan dapat dilaksanakan, InsyaAllah. And ini, to achieve this, it took us a long year. Dan berbagai cabaran yang kita terpaksa hadapi, dan di sanalah kita telah menggunakan kebiasaan kita di dalam menangani kreativiti yang kita gunakan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, tahniah kepada semua. Semoga ini menjadi satu inspirasi pada diri kita sendiri sebagai penerima anugerah ini pada tahun ini untuk tahun 2021 dan juga mereka yang tidak terpilih pada kali ini, insyaAllah. Jadi tahniah semua. Tahniah juga kepada Pentadbiran Sesat Kerajaan Negeri memimpin aspek pentadbiran di Perlis, dan tahniah juga kepada pihak Urustia yang telah menganjurkan majlis divisi pada hari ini. Jadi itu sahaja yang saya ingin sampaikan. Semoga kita semua akan mendapat manfaat dan faedahnya. Dan walaupun cerita itu adalah bukan sesuatu yang sangat informal, tetapi mempunyai sebenarnya message yang sangat penting di sana. Jadi mohon maaf di atas kasaran. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan dipohon yang amat berhormat Datuk Seri untuk kekal berada di atas pentas bagi upacara penyampaian anugerah. Ini yang member dia dekat. Untuk itu, majlis turut mempersilakan Yang Berhormat Tuan Azman Muhammad Yusof ke atas pentas bagi bersama-sama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kini kita sampai ke kemuncak acara iaitu penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang kepada pegawai dan kaki tangan yang telah menunjukkan prestasi cemerlang pada tahun 2021. Mendahului senarai penerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2021 pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, dipersilakan Hasmadi bin Ibrahim.
Aziz. Syahila binti Aziz. Nur Hayati binti Jamri. Ahmad Lukman bin Mahmad. Ahmad Afifi bin Zaidin. Nur Atira binti Khalid. Wan Nur Aini binti Wan Ahmad. Muhammad Farid bin Muhammad Hashim. Nur Aziani binti Adanan. Nur Idayu binti Zulkifli. Dibuang kan? Fazri bin Fisol. Munirah Elias Suryani binti Sa'id. Nur Azura binti Lembut Elias Ahmad. Amira binti Abdul Latif. Ashraf Husaini bin Zulkifli. Muhammad Faizal bin Hasib. Muhammad Hasmizan bin Hussein. Aziz bin Osman. Abdul Hamid bin Abdurrahman. Rosmalina binti Man Akhir.
Aziz bin Mahmud, Rahimi bin Abu Seman, Muswandi bin Muhammad, Ramli bin Arifin, Siti Syarul Azli binti Sahnun, Muhammad Khairi bin Osman, Rosma binti Ibrahim, Zulhilmi bin Muhammad, Nur Fatiliana binti Syamsuddin, Muhammad Nazir bin Hussein, Dalan bin Mat Isa, Muhammad Alif Ashraf bin Ahmad Asairi, Muhammad Yusuf bin Syahari, Nurazima binti Cik Omar, Muhammad Rizwan bin Roslan, Marzuyati binti Kasim, Abdul Syukri bin Din, Muhammad Syahir bin Syafri, Suhaimi bin Syarif, Muhammad Maziafis bin Mansur, Muhammad Zamri bin Had,
Muhammad Faizal bin Ahmad. Muhammad Izul Fikri bin Alumi. Rasida binti Abu Hasan. Hani Syafini binti Hasim. Catherine Soh Kai Wen. Yasmin binti Sa'adun. Khairul Fizura binti Khairuddin. Harfaizal bin Fuad. Muhammad Khairi bin Murad. Idris bin Abdul Halim. Muhammad Izwan bin Kasa. Muhammad Sayuti bin Ahmad. Abdul Rahim bin Mahmud. Syakiri bin Dali. Abdul Aziz bin Rahimat. Nur Hasrul Hanif bin Cik Ahmad. Nur Azizah binti Haji Syamsuddin. Nurul Harnini binti Azmi. Said Aisam bin Said Idris. Nur Azizah binti Yusuf. Muhammad Khidir bin Abdul Ghani.
binti Hasan, Syahalim bin Sya'ari, Afizam bin Amdan, Ahmad Fahmi bin Abdul Jamil, Razi bin Ismail, Muhammad Zairi bin Said, Mas Faisal bin Bidin, Syifa binti Nur Muhammad, Tiraud anak lelaki Etam, Nur Rizwan bin Abdul Rahman, Rozaina binti Ghazali, Nurfatin Nabila binti Roshidi, Muhammad Adli bin Aziz, Fadilah binti Muhammad, Muhammad Hazwan bin Abdul Halim, Nur Azri Shah bin Azman, Aizuddin bin Azizan, Mansur bin Hasan, Muhammad Mujibullah bin Syahab, Jasliana binti Johari, Tarmizi bin Zainun,
Hazwan Nizam bin Fadil. Norazah binti Azman. Hanum binti Abdullah. Muhammad Aswad bin Abdul Razak. Muhammad Amirul Afiq bin Aris. Muhammad Syafiz bin Ramli. Muhammad Arif bin Ahmad. Deslinda binti Muhammad Jasmi. Nora binti Romli. Saiful Ali bin Sa'adin. Muhammad Hazrin bin Hamiduddin. Muhammad Hazrat Khan bin Hakim Khan. Nazatu Shima binti Ahmad Sabri. Zulhilmi Izwan bin Zulkafli. Nadia Aswani binti Syarudin. Samsul bin Syari. Reswan bin Ramli. Erni Syafika binti Omar. Nur Amalina binti Muhammad Rashid. Fairuz binti Rahimi. Nur Farah Yasmin binti Ahmad. Nur Asmida binti Jeffrey.
Azliana binti Mahathir, Muaz binti Mahdi, Syarifah Nur Masyitah binti Said Abdullah, Muhammad Zuhilmi bin Zulkifli, dan penerima terakhir APC bagi tahun 2021 dipersilakan Yang Berhormat Tuan Muhammad Radhi bin Abbas. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan Man atas kesudian menyampaikan anugerah kepada para penerima sebentar tadi.